Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis kita pada malam ini, keseluruhan ahli jawatan kuasa, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa masjid Bandar Baru Sungai Buloh, seterusnya para alim ulama, para ustaz, keseluruhan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan ianya terhitung sebagai suatu catatan amalan-amalan yang saleh. InsyaAllah akan dapat kita lihat pahala tersebut apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti insya-Allah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang pemuda. Lalu pemuda itu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, adakah kita dapat mengetahui ataupun kita dapat kenal seseorang ini di kalangan ahli syurga ataupun di kalangan ahli neraka Allah Subhanahu wa taala?" Kita dapat kenal tak orang ni ciri-ciri ahli syurga ke ciri-ciri ahli neraka? Orang ni akan masuk, ada cang nak masuk syurga ke ataupun masuk dalam neraka? Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya, kamu boleh kenal." Bagaimana cara nak kenal orang yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat buat satu-satu perkara kebaikan? Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia ini mudah untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda dia ni ahli neraka Allah Subhanahu wa taala, apabila dia ni nak buat satu-satu perkara kebaikan jadi susah. Allah taala beratkan dia untuk melakukan ibadah dalam bab kebajikan, dalam bab amalan-amalan yang soleh. Dia rasa tak suka nak buat, ataupun berat nak buat, ataupun malah nak buat, ataupun benci nak buat kebaikan. Menunjukkan dia ini ciri-ciri, termasuk ciri-ciri ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita termasuk di kalangan golongan-golongan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dapat buat kebajikan, dapat buat amalan-amalan yang soleh, dapat sembahyang maghrib tadi, dapat duduk dalam majlis ilmu pula pada malam ini, dapat duduk dalam apa benda ni, rumah Allah taala. Jangan lupa kita niat iktikaf duduk dalam masjid. Ada orang dia ingat nak niat iktikaf, niat selalu. Yang niat dah, tak apalah. Yang tak niat lagi, silakan niat sekarang. 3 saat dari sekarang niat. Kenapa? Dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Free saja pahala. Duduk saja congok-congok nyanda di tiang dapat pahala. Apatah lagi duduk pula dalam suatu halaqah ataupun dalam majlis ilmu seumpama pada malam ini. Duduk saja je ni, dengar pasang telinga, tak payah cakap tak apa. Kita seorang je cakap. Dengar saja. Siapa nak tidur boleh, silakan. Kita tak marah sikit pun. Ada setengah ustaz dia kata jangan tidur. Tak, kita kata malam ni silakan tidur.
Nah, nak buat apa dengan tu mata? Tidur lah. Nah, kerana kita umat Melayu Islam memang suka tidur di 3 tempat. Yang pertama, kita tidur dalam kuliah. Nah, yang kedua, kita tidur masa tengah baca Quran. Yang ketiga, kita tidur masa dengar khutbah. Betul tak? Ni 3 tempat umat Melayu suka tidur. Bila ngadak nasi, tak tidur. Nah, nampak tu mana-mana tempat kalau kita pergi dalam bak makan cerah mata-mata. Kalau kuliah agama, rebeh mata-mata. Macam dia ada batu ngambu depan mata ni. Berat nanang nak buka. Nah, jadi alhamdulillah pada malam ini kita dipilih oleh Allah Ta'ala dapat duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita niat dalam hati kita dan kita mohon kepada Allah, biar Allah Ta'ala pilih kita sama-sama boleh duduk dalam majlis ilmu. Bukan malam ni saja. Nampak? Mudah-mudahan sebagaimana baru ni ramai-ramai sambut 2017. Nah, kalau tanya cita-cita gak, macam-macam cita-cita lah ada. Nah, ni interview wartawan, interview artis kan. Nah, apakah maknanya cita-cita ataupun maknanya hemah target yang baru masuk tahun baru 2007? Macam-macam jenis jawapan daripada para artis, pelakon ke penyanyi ke, macam-macam jawapan. Hak ni kata pada tahun baru ini, tahun 2017, kita telah pasang niat untuk mengeluarkan album yang terbaru. Nah, yang ke-123. Nah, album sekian. Ni pula kita akan mengeluarkan atau menerbitkan drama sekian. Ni pula telemovie, ni pula cerita, ni pula macam-macam. Ni pula nak reka lagu hak hebat lagi biar dapat perhatian masyarakat, pujaan masyarakat. Nah, tanya pula masyarakat cita-cita, ni kata cita-cita dia nak biar perniagaan dia hebat lagi, biar laku lagi. Selama ni laku dah, nak laku lagi. Hak laku dah tu pun dak dah mari sejik. Hak laku lagi balik awal tu. Nah, ni pula cita-cita nak nikah. Ni pula cita-cita macam-macam lah. Jadi kita pasanglah dalam hati kita. Bukan tiap-tiap tahun je kita pasang cita-cita. Nah, harapan kita tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, tiap-tiap kali kita nak tidur, kita pasang cita-cita kita. Tiap-tiap kali kita bangun daripada tidur, kita pasang niat dan cita-cita kita. Cita-cita kita benda ni, iaitulah cita-cita kita nak jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Ta'ala terima ibadah kita, yang Allah Ta'ala suka perilaku kita, yang Allah Ta'ala redha hidup kita, sabarlah kita ini mati esok-esok. Kita nak semayang kita ni hari ni lebih molek daripada semayang kita hak kemarin. Semayang kita hak minggu ni biar molek, lebih molek daripada semayang kita minggu lepas. Semayang kita bulan ni nak lebih molek daripada semayang kita hak bulan lepas. Bacaan Quran kita nak lebih molek daripada bacaan Quran kita hak lepas-lepas. Ni niat dipanggil niat orang yang berfikiran teramat-amat jauh. Kenapa? Inilah yang dikatakan wawasan akhirat. Wawasan akhirat. Akhirat ni semua dang belaka. Kalau wawasan 20-20 kena molek dang, kena molek dak dang. Dah apa dak dang, dah mu mapuh dulu. Nah, bukannya dang 20-20, dalam ni amal 70 Nah, akhirat garanti kita sempat. Terengganu panggil dang. Nah, kalau lupa panggil sempat ada. Dia kata dang ni dang main dang ke mana? Dang ni mana sempat Nah, 20-20 belum tentu, tapi akhirat semua sempat belaka. Tak ada terkecuali. Tiada terkecuali, tak ada. Start daripada zaman Nabi Adam alaihi salam
Siapa umat hak paling akhir sekali duduk di atas muka bumi, pasti dia akan berhijrah, akan dibawa, berpindah daripada alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Ini alam yang terakhir untuk kita. Faham? Siapa nak cemerlang pada hari akhirat, dia kena cemerlang dulu atas dunia. Dari sudut ibadah, dari sudut akhirat dia, dari sudut ilmu dia. Faham? Jangan buat bahagian bang. Nah, orang kata hidup ini hanya sekali, tu dia bodoh, tak ngaji. Hidup ni 2 kali. Faham? Hidup yang pertama sekarang, hidup kali kedua kaki hari akhirat. Allah Ta'ala bangkitkan kita daripada kubur masing-masing 2 kali hidup. Batu hidup kali pertama ni jangan main-main, buat molek. Jangan kita duk nampak nak hebat, nak apa benda ni, kaya atas dunia saja. Kita nak kaya juga pada hari akhirat. Jangan nampak nak pitih je banyak. Pahala kita nak banyak juga, kerana kita nak belanja pada hari akhirat. Pitih orang nak belaka, tak ada orang tambah pitih. Tok Imam kalau tanya nak pitih, orang Tok Imam, nak lah, kata Tok Imam. Tok Bilal nak juga, semua nak belaka. Tak ada orang tambah pitih nak belaka. Pasal apa? Kerana kita hidup di atas dunia, nak kepada belanja atas dunia. Jadi nak belanja atas dunia zaman kita ni guna pitih. Akan datang kalau guna daun-daun berharga. Learning yang berharga pitih. Duit Arab panggil nukud. Nampak? Fulus. Jadi nak belaka duit, tak ada orang tambah duit. Jadi walaupun kita nak duit, itu bukan matlamat kita nombor 1. Matlamat kita nombor 1 iaitulah pahala akhirat. Sebab tu kita lelah semayang. Sebab tu kita lapar berjelek puasa. Sebab tu kita habis pitih pergi Mekah buat haji, buat umrah. Kerana apa? Kerana kita nak pahala. Kalau kita nak pitih, kita semayang nak pitih. Semayang nak pahala ya. Tua dah, kat 80 dah hama, semayang lagi. Kenapa? Nak pahala. Kalau nak pitih bukan mari masjid. Kalau nak pitih malam ni, kita tak mari masjid. Kita jual sebelah masjid pasar malam. Tu orang nak pitih. Kita mari malam ni nak pahala. Jadi bila nak pahala, Allah Ta'ala nak bagi kita pahala. Bila sebut pahala, barang tak nampak. Bila barang tak nampak, sebab tu setengah, sebahagian besar daripada manusia tak berapa nak gemar, tak tamak dalam bab pahala. Kerana pahala walau besar sekalipun tak nampak. Kata semayang berjemaah 27 kali ganda. Dah mana 27? Tadi semayang maghrib berjemaah kan? Dah mana 27? Tak nampak. Kalau semayang seorang boleh semayang berjemaah 27. Dah 27 mana? Boleh balik tak? Tak. Jadi bila barang tu tak nampak, kita pun semulalah semayang. Tak berapa nak semayang pasal barang tak nampak. Tapi kalau barang nampak, lain sikit. Lepas daripada beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jatuh demak atas kepala Tok Imam, pabicuk dari. Berapa? 20,000 jatuh atas kepala. Dah berapa parak ngak 20,000? Dah semayang jemaah. Semayang jemaah mu pula jadi Tok Imam 20,000 boleh. Dah makmum 10,000. Jatuh atas riba. Agak-agak ramai mari semayang jemaah. Bayang dah bukan macam ni. Penuh
hak kata atas kipas nak orang. Asal bawah yang dakwah. Nah, pahala bilik air tu. Ada gak orang. Ramainya. Apa? Kerana Allah Ta'ala bayar cash. Sekali semayang maghrib 3 rakaat 10,000 Tuhan beri. Nah, nyanda Tok Bila 10,000 atas ribu. Nah, tebal kocek-kocek. Nah, Tok Imam 20. Lepas mayang garik Tok Imam pusing, kita mayang garik pula pula mayang pula garik kali lagi. Dah 2 kali garik 40. Nah, dadang seminggu Tok Imam pakai posisi. Faham? Ha? Kalau Tuhan bayar cash lah, tapi Tuhan tak buat begitu. Tuhan nak uji kita dulu. Kita yakin ke tak dengan janjian daripada Tuhan. Nah, mu nak pahala, mu nak tepat molek hari akhirat, mu kena uji dulu. Kerana itulah kita ni masa kecil nak masuk sekolah tadi kan, masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk kolej, masuk universiti, dia kita orang sekolah-sekolah ni nak dia ada peperiksaan. Apa peperiksaan ni untuk benda? Untuk menentukan siapa yang berjaya ataupun siapa yang gagal. Siapa cemerlang dalam peperiksaan SPM, nah, maka dia dapat habuang. Siapa yang cemerlang dalam apa benda ni exam, dia ambil master, dia ambil degree, dia ambil diploma. Kalau dia cemerlang dapat 4 flag, maka dia dapat habuang dia. Nah, siapa yang gagal tak boleh jawab periksa, main dengung depan kertas periksa, jawab benda. Siapa kertas kat meja dia tu, dia tulis nama dengan kelas je. Kosong, lak pada gitu je. Maka dia dapat habuang dia. Faham? Jadi kita atas dunia sekarang ni nak sedang menduduki peperiksaan. Siapa yang menyediakan peperiksaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita periksa duduk dalam dewan tak? Betul tak? Dalam dewan. Nah, oleh kerana besarnya peperiksaan kita di atas dunia, dewannya pun besar juga. Maka dewannya bernama dunia, bernama bumi hak kita duduk ni. Nah, jadi sekarang ni sebenarnya kita sedang menduduki ujian peperiksaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak menentukan sama ada kita ni berjaya ataupun gagal. Bila tu? Hari akhirat baru kita dapat anugerah. Nampak? Orang yang ikut cikgu dia ajar begini dalam peperiksaan kayak gini. Kalau soalan gini, mu kena jawab gini. Kalau soalan gini, mu kena jawab gini jawapan dia. Kalau dia tanya gini, jawapan dia begini. Kalau jawapan dia gini, soalan dia gini. Cikgu khabar dalam kelas. Nah, awal daripada seminggu nak periksa tu, cikgu tak tidur malam. Ajar kepada anak murid biar anak murid dia berjaya. Nah, tak cukup kelas siang, kelas malam tau. Pukul 9 malam, 8 malam buat kelas cikgu. Sebab apa? Biar semua anak murid dia hak dalam kelas biar berjaya belaka. Cikgu pun bertungkuh lumuh ajar anak-anak murid dia. Ingat tu, nak masuk kelas, nak masuk dewan peperiksaan, cikgu kata ingat, kalang kena bawa, pen kena bawa, rubber kena bawa, pembaris, habis semua cikgu khabar. Bukan sekadar khabar ilmu saja. Maka cikgu itulah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajar kita jawapan-jawapan dan cara kita nak hadapi ujian, hadapi peperiksaan di atas dunia. Cuma guru bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia dah ajar sekelas. Dia ajar banyak kelas.
Tak, seluruh manusia dia ajar. Tak, walaupun dia telah lama meninggalkan kita, 1500 tahun dah Nabi tak ada. Dia tinggalkan kepada kita buku rujukan bernama Quran dan juga hadis. Nak bang dulu ke? 3 minit tadi bunyi jang ke bunyi buka puasa ke benda? 3 minit ke dah? Khabar lah. Pasal dia tulis situ sila beri laluan azam. Jadi buku panduan kita, kiblat kita, buku rujukan kita dua, Quran dan juga hadis. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan nabi au kama qala. Nabi kata, aku tinggal kepada mung hei umatku dua perkara. Faham? Yang mana kalau mu pegang dua perkara ni lam tadillu, dak akan sesat dulu kini selamanya. Pegang kemah-kemih kena pegang. Iaitulah Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ni jadi sumber rujukan kita, panduan kita, jangan kita lupa. Mana-manalah kalau kita pergi kedai nak beli televisyen, nak beli kipas, nak beli mesin basuh, hak barulah. Siap dengan kotak ni. Dalam kotak tu dia ada buku panduan dia, betul tak? Beli mesin basuh automatik. Apa? 12 kilo 1399. Panasonic. Siapa di rumah kita buka kotak. Dalam tu dia ada satu buku cek. Nampak? Buku panduan. Cara-cara nak guna mesin basuh. Cara-cara nak pasang. Ia ajar belaka. Start daripada A sampai Z dia ajar. Cara nak buat wayar, sumbat akut mana. Ia tak boleh bahagian bang. Cara nak tekan lagu mana. Mu nak basuh benda. Mu nak kisar saja ke, mu nak basuh saja sekali ngering, atau ngering tak mau basuh, mana mu ada dalam tu. Dadah kita buat ikut si kita. Kita dia ikut buku panduan. Kita suruh anak kita, mu tekan anak baloi, mu tekan ke mana pun asal jalan sudah. Nak pun benda lagi tekan tek. Bunyi ting. Tunggu dak sudah. Main musim kok dulu. Dah tengok acul bu baju. Faham tak? Pasal apa? Dia dak ikut buku panduan. Hak diajar apatah lagi ni baru mesin basuh. Nampak? Ni bukan mesin basuh ni manusia. Bila sebut manusia, dakkan Tuhan lok bodoh gitu je. Sudah tentu ada buku panduan dia. Maka buku panduan kita adalah bernama Al-Quran. Dalam tu Tuhan ajar belaka. Sekali detail hak Nabi ajar dalam hadis. Quran umum, detail sikit hadis. Dan Quran pula wajib kita beriman, wajib kita percaya 100%. Tak boleh 99.9999%, tak boleh. Tu bukan Quran, tu kelorok. Kelorok ditulis 99.99%. Bahagian awak mampu kumang. Quran bukan kelorok. Quran kena 100%. Wajib kita percaya. Walau cerita tu tak masuk akal, wajib gak kita percaya. Silakan untuk bila.
Baik, kita sambung sikit lagi deh. Jadi itulah Quran. Tak boleh kita ragu-ragu. Sebagaimana kita tengok dalam surah Al-Baqarah, mula-mula sekali Tuhan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Nah, Tuhan kata Zalikal kitab. Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Ini kitab. Mana ini kitab? Mana kitab? Quran itulah. Hak mu pegang tu. Nah, la raiba fih. Di dalam ni tak boleh mu ragu-ragu. Kerana apa? Kerana dia turun datang daripada Allah. Dan untuk apa? Hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk, sebagai panduan, sebagai peraturan kepada manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni Quran. Nampak? Batu beruntungnya orang-orang yang dilahirkan di dalam Islam. Untung lagi apabila kita beramal dengan Islam. Lagi untung apabila kita mengetahui selok-belok isi-isi yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Untung kita beranak dalam Islam tu untung dah. Nah, apa kata kalau kita beranak dalam keadaan agama lain, agama tahu, lahir dalam muda jeng. Nah, mak ayah kita Kristian, balik awal kita. Nah, beranak-beranak tu celek mata tengok pak kita tiga lain atas dahi. Bang, balik awal lah kita. Ni dak celek-celek mata tengok pak kita ada piyah catat atas kepala. Alhamdulillah Islam. Nah, kita boleh Islam secara percuma, free. Nah, sahabat-sahabat beranak sebahagian daripada mereka kafir dulu, sembah berhala dulu, minum arak dulu, hidup dalam keadaan jahiliah dulu. Kita beranak Islam selalu dah. Ayah kita komak telinga kanan, bang telinga kanan, komak telinga kiri. Ayah kita pula pergi kedai Maidin, beli buah khema, wak balik rumah, ambil buah khema, suruh timang tahnik kita. Ambil buah khema letak dalam mulut, peracur sikit, lesek atas langit. Makna Islamnya kita ikut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita umur 7 hari, ayah kita, mak kita duk sibuk kejar kambing. Sebab apa? Aqiqah ini diajar di dalam Islam. Betapa nikmatnya hidup di dalam Islam. Kita kenal Tuhan yang sebenar, kita dapat sembah Allah Ta'ala, kita dapat baca Al-Quran. Ni nikmat duduk dalam Islam. Kerana itu kita katakan orang Islam yang tak pandai baca Quran, dia sedang duduk dalam keadaan yang amat-amat rugi. Orang Islam tak pandai baca Quran. Jangan biar kita pandai baca Quran. Tak sedar tak apa, sedar bak lain. Dia suara sedar, pandai berlagu, anugerah daripada Allah Ta'ala. Tapi pandai baca Quran, reti huruf-huruf dia ni, boleh baca tak buta, ni kita kena usaha ni. Kita kena belajar. Kok mana pun belajarlah biar pandai baca Quran. Bila kita pandai baca Quran, bacalah Quran, jangan tak baca. Kerana Nabi kata man qara'al Quran fi yaumin wa lailin 50 ayah lam yuktab minal ghafilin atau kama qala. Siapa yang baca Quran satu hari satu malam 50 ayat, 50 ayat je. Tak banyak, 50 ayat. Faham? Lam yuktab minal ghafilin, tidak lagi ditulis pada hari itu dia ini orang-orang yang lalai. 50 ayat je, tak banyak.
50 ayat ada dalam 2 muka lebih, 3 muka gitulah. Bukan banyak. Tak? Baca Quran, jangan tak baca. Ni kita Quran tak baca. Tak? Surat khabar licin baca. Utusan Malaysia 82 muka surat licin. Nah, Metro 120 muka surat licin baca. Nah, muka surat depan sampai muka surat belakang baca Metro. Nah, siap dengan nombor tu baca kok bodoh sungguh. Nah, nak lagu mana? Nah, Sinar Harian. Nah, 60 muka surat. Malak-malak ada. Khotan. Nah, habis berita baca ekonomi, sahang, kemalangan, sukan. Nah, rogo 4 kali baca ya Haji. Nah, nak buat apa ni? Nah, dah Quran tak baca. Baca tak baca. Pulang puasa tak lepas. Nah, tu pun sampai muka surat 2. Faham tak? Muka surat 3 bini ajak beli baju raya. Dadang lah. Faham? Nak buat lagu mana kita lala tak lalanya kita kehidupan seharian kita. Nah, orang ajak mari masjid sibuk. Orang ajak mari surau tak sempat tak mau. Orang buat kuliah agama tak sempat nak turun. Tepat cari makan ke darah 50 kilo, pergi balik 100 kilo. Nak, malak-malak ada siapa? Di masjid tepi rumah dia je masjid. Bukan kata 50 kilo, 5 meter je. Nak, dadang siapa juga. Tok bila bang jangan daripada muda siapa berubang bulu tiup. Nak, dak siapa-siapa juga dia daripada rumah dia datang rumah Allah Subhanahu wa taala. Kena molek siapa mati Tok Bilal. Tukar Tok Bilal lain pula. Dak mari pula, dak mari kak dia. Ingat mari. Nah, tukar Tok Bilal lain import daripada Singapura Tok Bilal. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia kata ke bini dia, bunyi bang lain yo. Nah, biasa tak bunyi gini ke siapa Tok Bilal? Tok Bilal baru pula. Bini dia kata, Tok Bilal baru pula bang dah Tok Bilal hak biasa hak selama ni pak mana? Hak lama ni tak ada dah bang. Pergi mana Mekah ke? Tak mampu dah bang. Baru reti bahasa. Nah, dak mari juga. Ni berat menanang kita. Kita ingat ke mak repik berat menanang? Dak, kita berat pada mak repik ni. Mak repik belamba-belamba pun mayang kak tahu. Mayang kak garik singgah kak ngeluar-luar jing dia. Nah, pakai t-shirt gambar korok kering. Mayang ada hak mayang-mayang kau. Nah, kita sibuk siapa dak nak semayang. Faham tak? Lebih pada MB sibuk. Gi mari. Nah, dak singgah rumah Allah Taala. Lalu saja dak nak duduk semayang maghrib 3 rakaat ke dadang. Mayang subuh 2 rakaat. Dah. Sibuk. Lalu saja wiasak motosikal dia. Hak ni wiasak kereta, hak ni wiasak motosikal. Siapa batuk tu imam. Makan asak dia. Tuang punya asak, dadang mari sibuk. Dadang mampu kerah waris sedih. Tak? Gitulah manusia. Tak? Jangan kita jadi gitu. Kita tak mau jadi lala. Nabi kata siapa yang di atas dunia dulu lala, maka dia akan bangkit lagi daripada kubur masing-masing. Tak? Dalam keadaan apa yang dia lala atas dunia dulu. Kalau kita asyik sangat dengan satu-satu perkara tu, siapa jadi lala? Siapa lara? Maka kita akan bangkit lagi dalam keadaan kita bawa benda tu. Kalau orang ni atas dunia dulu dia jadi lara, dia jadi lala. Dengan sebab dia sibuk sangat main bola, main futsal, maka dia akan bangkit lagi dengan bola-bola. Dengan tiang-tiang go dia galah atas baru. Pasal apa? Sibuk sangat main bola. Siapa dadang nak semayang?
Kalau dia lala dengan nyanyian, nyanyi saja siapa dadang nak semayang, dadang nak buat kebajikan, maka dia akan bangkit dengan mikrofon, dengan sound system, dengan petah-petah tak perlu dia. Siapa yang lala atas dunia dulu dengan makan minum, maka dia akan bangkit dengan makan minum, dengan pinggan-pinggan, dengan buyuk-buyuk atas perlu. Siapa yang lala atas dunia dulu dengan main goh, maka dia akan bangkit dengan padang-padang goh tu, dengan piku. Rasul kata kayu dengan padang-padang goh tu. Faham? Jangan kita lala dengan benda-benda gini. Bukan kata tak boleh main tak ada masalah. Time main kita main. Time kita belajar agama, duduk dalam kuliah agama, kita belajar, kita buat ibadah lah. Bukan Islam ni marah semata-mata nak main. Nak main tak ada masalah. Tak ada seorang pun ulama' kata haram main. Buat ibadah sama 24 jam. Tak ada ulama' kata gitu. Berhiburlah, bermainlah, tapi sekadarnya saja. Bukan matlamat Tuhan buat kita ni untuk main-main. Am hasibtum annama khalaqnakum abatha? Adakah aku buatmu ni, kata Allah Ta'ala, sekadar nak main saja? Cipta untuk main-main saja? Nak main boleh lah. Nak main gah boleh dalam Islam? Boleh, tak ada masalah. Tapi biar dang semayang. Ni main gah siapa dah dang semayang? Start daripada pukul 12 sampai kasar, Zuhur dah mayang. Dah mayang. Kita tanya gak hak jenis main-main gak. Kita kata ada mayang. Dia kata ramai ustaz ada mayang, berderu. Mayang 2-3 orang, orang lain jeng. Faham tak? Dah pukul 12 tengah hari start dah main. Matahari atas pela. Panas ketik-ketik main gak. Kambing semua. Dia sanggup duduk tengah padang, duduk pukul ke bola. Bukan Tiger Woods sekali pukul masuk lubang. Mu 14 kali pukul tak masuk-masuk. Cuma tak ada masalah mu nak main. Tapi janganlah siapa kita ni jadi lara, jadi lala. Bukan matlamat kita. Ya sempat baca Quran. Nampak? Kita ni nak banding dengan sahabat-sahabat dari sudut ibadah, tinggal jauh kita. Betul dalam bab ibadah kita jangan tengok orang bawah kita. Kita tengok orang atas kita. Dalam bab akhirat tengok orang atas, jangan tengok orang bawah. Kita ukur diri kita dengan orang atas. Orang atas ni siapa? Ulama, tok-tok guru, wali-wali Allah, sahabat-sahabat. Mereka dalam bab ibadah cukup hebat. Jangan ukur hak bawah-bawah. Ni ukur ibadah kita dengan budak-budak cek. Budak-budak cek balik awal bab ibadah. Ukur dengan mak ngisyak. Dengan kaki pi kuda. Memang menang mung. Ukur dengan orang atas-atas ukur dengan Cik Imam ukur dengan ulama'-ulama. Balik awal ibadah kita. Sahabat Nabi bab ibadah, Allahu Rabbi. Seorang sahabat Nabi Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Suatu malam kata Abdurrahman bin Uthman At-Taimi rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan pada suatu malam, aku bertekad untuk semayang malam di suatu tempat dekat dengan maqam Ibrahim. Aku nak semayang situ. Jadi bila satu malam tu dia pun pergi dekat maqam Ibrahim nak semayang. Baru saja dia nak angkat tangan nak semayang, tiba-tiba punggung dia dicuit oleh seseorang. Orang cuit belakang. Dia paling tengok belakang, rupa-rupanya Sayyidina Uthman bin Affan, sahabat Nabi, yang ketika itu jadi khalifah, jadi Perdana Menteri. Dia cuit punggung kawan tu. Abdurrahman bin Uthman At-Taimi, bila khalifah cuit dia malu nak semayang situ. Dia pun tembur lagi semayang kat lain. Dia bagi Sayyidina Uthman semayang situ. Dia duduk belakang, duduk daripada jauh.
Lalu dia tengok Sayyidina Osman sembahyang. Qiyamul lail. Dia tengok Sayyidina Osman sembahyang tak banyak, serakaat je. Tapi serakaat Sayyidina Osman cukup lama. Dia tunggu tengok lama serakaat tu lama tu. Lalu selepas daripada sembahyang, habis serakaat, beri salam apa semua, siap wirid doa apa semua, Sayyidina Osman pun nak balik. Bila nak balik tu cepat-cepat Abdul Rahman bin Uthman dia pitah, lalu dia tanya, Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin. Tadi aku tengok mu sembahyang lama. Mu sembahyang serakaat je tadi ya. Dia aku sembahyang serakaat. Itulah witirku. Sembahyang witir rupa-rupanya serakaat. Sembahyang witir paling kurang serakaat. Hak kita buat sama-sama pas pada tarawih 3 ganji. Witir ni kita buat bilangan yang ganji. Boleh, 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh. Nampak? Lalu Sayyidina Osman kata, tu sembahyang witir aku. Dah guna mu diri lama ngak aku baca Quran. Dah ayat benda mu baca, aku baca semua 30 juzuk baca. Tahan tak? Serakaat 30 juzuk baca. Allahu Rabbi, bayangkan. Aku serakaat. Ni kekuatan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak. Tapi berkualiti. Kita tak usah terbaik buat. Takut rebus situ le. Tak Nabi waktu hajang. Cuma nak khabar sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah first class. Beribadah first class, kelas pertama. Beribadah. Bak makan minum biasa. Low class. Batu sahabat-sahabat Nabi tak menitik berat sangat bak makan sedap dah. Asal boleh makan sudah. Walau sebiji buah tamar. Tak apa dah. Asal boleh lapik perut. Boleh ke kita umat Melayu? Ibadat tak rok cetong. Low kelas. Tak ada kelas tu. Tapi makan minum, ni nak first class ni. Makan minum nasi saja tak makan, kena ada kuah. Ada kuah pula, kena ada lauk pula. Lauk pula nak sedap, nak ayam golek. Lauk ikan kering dah rok cetong. Mak Melayu ni. Kalau pergi dapur balik rumah mak, buka tudung saja, tengok ada ikan kering, tutup mula, tak ada rezeki. Bodoh sungguh. Ikan kering tu rezeki lah pada. Dia ingat ayam pericik baru rezeki. Tutup mula tudung ni. Tudung saja tutup mula, ada ikan kering. Rezeki ni makna benda allazi ma yanfa'uka, apa yang bermanfaat bagimu tu rezeki. Bermanfaat. Kita balik karang hujan. Dah kawan kita masuk alas kereta, payung ke kita. Ambil payung, aku ada 2 payung, ambil Musa. Maka ketika itu payung itu menjadi rezeki kita pada hari itu. Kenapa? Bermanfaat. Faham ni? Kita balik masjid kat kita tengok lipas kita hilang. Dia pula bahang lipas aku natang tu. Hilang lipas pada lipas buruk je. Lipas Jepun je. Kita siap tulis dah situ, curi dosa, curi kau. Dah kawan kita pun beri lipas dia. Ambil lipas aku. Dah aku ada kasut dalam kereta aku. Aku ada kasut apa ambil lipas. Maka lipas itu menjadi rezeki bagi kita. Faham ni? Tu rezeki. Kita rezeki nak pitih. Pitih pula kena manyok. Kalau sikit bukan rezeki. Orang we ke kita 5 riyal. Lepas mayat jenazah, dah ada orang we kita 5 riyal ya. Ibu ala kecek kita tengok
Cih 5 riyal. Faham tak? Tak ada rezeki. Faham tak? Nah, 5 riyal tak rezeki. Dah ada kawan tu 50. Oh, rezeki. Faham? Kita nak banyak baru rezeki. Kalau sikit tak rezeki, bengong sungguh. Nah, dia tak kira banyak ke sikit yang bermanfaat, itulah rezeki kita. Lagi. Nah, kita ni jarang sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, banyak tu Tuhan beri kepada kita nikmat, kita tak balas pun jasa Allah. Kita tak bersyukur pun kepada Allah Ta'ala. Nah, kita ni kalau nak bilang nikmat hak Tuhan beri ke kita, tak boleh nak bilang banyak sangat. Nah, oleh kerana banyak sangat Tuhan beri ke kita nikmat, jadi kita lupa kepada Allah. Nah, dah boleh nak balas dah banyak kan? Macam mak kita tanggung kita daripada kecil sampai besar. Daripada duk ala perut, nah, beranak sampai ni besar, siap nikah, siap ada cucu. Nah, banyaknya jasa mak, jasa ayah, sampai kita lupa nak ucap terima kasih pada mak, pada ayah kita. Tapi kawan kita beri duit RM20, RM10 buat isi minyak, pasal malam tu kita dah ingat bawa duit. Tinggal duit ngebek-bek bitih tinggal. Kawan kita pinjam ambil RM10 ya. Nak pinjam bitih aku. Siapa ke mati kita kenang jasa kawan kita beri pinjam duit RM10. Nah, mak kita tak berapa nak kenang. Pasal apa? Terlalu banyak jasa dia. Nah, apatah lagi jasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat kali ganda. Start daripada kita bangun tidur sampai sekarang ni tak putus-putus nikmat pemberian daripada Allah. Kita boleh nafas nikmat Allah Ta'ala beri. Bukan jabat pernafasan beri. Nah, Allah Ta'ala beri. Kita boleh hidup bernyawa daripada Allah Ta'ala. Kita boleh makan, boleh minum, Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala izin. Kalau Allah Ta'ala dah izin, tak boleh makan, tak boleh minum. Walau kita ni tokoh korporat, walau kita datuk, walau kita Tan Sri, Allah Ta'ala tak izin kita makan, tak izin kita minum, tak boleh makan, tak boleh minum kita. Nah, ada orang gitu? Ada lah. Mana? No hospital. Nah, datuk saja sakit ke datuk dah sakit. Nah, tengok datuk makan dia, tak boleh nak makan, nak kunyak tak boleh. Nah, masuk susu tu pun masuk kok lengan, tak boleh masuk kok mulut. Nah, makan kok lengan, dah makan kok lengan sedap. Tak. Dia makan ni sedap sini mulut, jatuhlah perut dah sedap dah. Nah, kita rasa dah ayam, dah ikan, dah coklat, dah nasi, lidah di mulut kita. Masuk dalam perut dah? Dah lah. Masuk dalam perut banyak sangat jadi syaih. Nah, dah kita boleh makan, boleh minum. Siapa beri? Allah Ta'ala. Syukur lah. Nah, tanda kita syukur macam mana? Kita balas budi Allah. Kita ikut perintah-perintah Allah. Kita dok lawang Allah Ta'ala. Ni tanda orang syukur pada Allah. Bukan hanya ucap di mulut Alhamdulillah, sekali dengan perbuatan kita puji Allah. Aku letak pada aku hak mulia ini atas tanah, atas kapet, atas latar. Tanda aku syukur padamu, aku sujud kepadamu. Faham? Tu cara dia. Nah, ni Tuhan beri berlambak dah nikmat, dak syukur-syukur lagi. Buat maksiat pula kepada Allah. Allahu Rabbi. Tengok malam tahun baru-baru ni, sambut 2017. 12:01 minit. Faham? Ramai mana umat Melayu Islam yang terlibat melakukan maksiat pada malam itu. Betul tak? Di Terengganu, Johor, Kuantan, Kuala Lumpur, Selangor. Nah, hak buat maksiat. Di Terengganu saja hak kena takak malam tu lebih daripada 17 pasangan. Faham ni? Malam countdown. Malam tahun baru. Kena takak khaluat dalam hotel, dalam bilik.
Nah, ada di antara mereka umur start daripada 15 sampai 40 tahun. Ada juga yang malam tu kena tangkap umur 59. Tua nak mampu kau. Nah, duduk dalam hotel dengan orang puang. Orang puang pula bini orang. Dia laki orang duduk dalam bilik. Bila orang tanya dah, "Mana ni duduk dalam bilik bukan mahram ni?" Dia ngaku bini dia. Saat tanya siasat apa semua, bini orang lain. Hak ni laki orang lain duduk berdua-duaan dalam hotel. Lepas tu tanya dah, "Mana duduk berdua-duaan dalam hotel?" Dia kata, "Lama tak jumpa." Dah lama tak jumpa dalam hotel lah. Ke mana? Nah, dia kata, "Kita dah buat benda pun ustaz. Kita duduk saja je atas katil." Aduh. Nah, bila duduk dua orang lelaki puan atas katil, mu ingat main tengok saja. Mu ingat syaitan bodoh. Tak, syaitan bukan bodoh. Bila duduk lelaki puan tempat sunyi dalam bilik, kucing bulak kau dalam, main ekong bulak sejuk, dak buka 28, buka 16. Dokang tengok saja. Dokang bila duduk lelaki puan dalam bilik, syaitan kata, "Baca Yasin ah." Syaitan mana nak suruh buat gitu? Betul tak? Ha? Dia akan hasut lah. Betul tak? Dah suruh buat alasan lah. Nah, ni pula buat alasan letih sambut tahun baru. Nak balik rumah jauh. Saya hotel. Aduh. Siapa suruh mu sambut? Wajib sambut tahun baru ke mana? Dah. Yang mu lapor pergi sambut tu apa? Mazhab mana suruh sambut? Bukan marah nak sambut. Nah, tapi siapa mau buat maksiat, Allahu Rabbi ni. Nah, ya tembok mau ngapi apa semua. Nah, kan ni tembok mau ngapi hak kena orang apa ni kan ni? Kelang. Sini kan tak? Ke mana? Ni, Selangor ah. Nah, baru mu tahu. Nah, baru sikit kita tengok di Syria. Syria bukan bunga api boh, peluru tu jatuh atas kepala. Mu baru bunga api nangis dah. Nah, takut dah kita. Nah, di Syria, di Palestin paruk pada kita lagi. Nah, mereka ni berjuang kerana agama Allah. Kita nak main je, nak suka-suka. Nah, lala sangat kita ni, lara sangat kita ni kehidupan kita. Orang ajak mari masjid lambuh, nak topak akhirat kita. Beramal untuk akhirat. Rela kita ni nak makin jauh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda ni kita kena ambil berat, kena ambil cakna. Faham? Kita tambuh, kita jadi macam ke anak beranak kita hok mati dah, mati dalam keadaan akidah tak tahu macam mana, halal haram tak tahu benda, semayang bang pun tak ada, rumah Allah pun tak kenal. Kita tambuh jadi macam tu. Mereka ini duduk dalam kubur dalam keadaan minta kepada Allah, nak hidup semula, nak lakukan ibadah semula kepada Allah Taala. Kita ni hok masih hidup, ambillah peluang yang amat-amat berharga ini untuk kita jadi hamba Allah. Hiduplah dalam keadaan sebagaimana Islam nak kita hidup, bukan hidup sebagaimana cara barat nak kita hidup. Cara orang-orang jahiliah hidup. Tambah kita nak hidup cara Islam. Bagaimana orang Islam ni hidup dalam keadaan mereka ini tidak lupa kepada tuntutan-tuntutan agama, nak mencari keredaan Allah, bukan cari keredaan manusia. Nak dapat pahala sisi Allah, bukan semata-mata nak cari habuan dunia semata-mata. Mudah-mudahan kita ini pada hari akhirat nanti insya-Allah tergolong di kalangan golongan-golongan yang mendapat apa benda ni, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nak dapat kasih sayang daripada Allah Taala pada hari akhirat,
maka hendaklah dia cari kasih sayang rahmat Allah di atas dunia dengan melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh agama Islam, insya-Allah. Sekadar tu sajalah tazkirah pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Yang baik sudah tentu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada diri sendiri. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi maklumat dan manfaat bersama, insya-Allah. Diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.